وانشر علينا إن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya muliakan Upah Sabariah selaku penganjur, sahabat pencinta Al-Quran, SPAQ. Seterusnya puan-puan moderator, Kak Adik Sum, seterusnya muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pertamanya dan buat selama-lamanya. Marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada 10 hari yang terawal Zulhijjah, pada 10 hari yang diutamakan ini, iaitu berada pada hari yang ketiga. Mudah-mudahan tidaklah rapuh semangat kita untuk kita beramal soleh seperti mana yang disebutkan tadi Al-Fadhil Ustaz Haji Ihsan, Imam Masjid Negara, yang mana sama-samalah kita ambil semangat kekuatan ini untuk kita beramal soleh. Maknanya lebihkan daripada biasa. Jadi dia tidak terikat dengan apa-apa amalan soleh yang khusus. Contoh 3 Zulhijjah berpuasa sahaja, 4 Zulhijjah baca Quran sahaja. Dia tak ada begitulah. Secara hadis tidak disebutkan. Dia bebas, maknanya ada keluasan. Cuma kita lebihkan lagi semangat tu. Ambil semangat ni berkat pada 10 awal ini, kita sungguh-sungguh mudah-mudahan dengan keberkatan itu Allah memberikan kita kekuatan untuk teruskan beramal soleh. Sebab ibu-ibu sekalian, kita buat amal soleh ni, kalau kita tak biasa, memang akan rasa susah. Ikut pada akal, memang tak ada orang ataupun sangat sedikit orang yang suka nak buat amal soleh ni. Pada asalnya, fitrahnya. Siapa yang orang yang suka ni? Pada asalnya, fitrahnya. Mereka yang betul-betul kuat hubungannya dengan Allah. Nak kuat hubungan dengan Allah pun tak nak kena belajar, kena ada amalan, kena istiqamah beribadah. Kan? Jadi memang ikut nafsu kita ni pada fitrah memang akan rasa terbawa ataupun tertarik kepada perkara yang kemungkaran, kemaksiatan, berhibur semata-mata secara duniawi lah. Dan sebab itu ibu-ibu sekalian, sama-samalah kita ambil semangat ini. Mudah-mudahan jangan kita tidak ada sebarang halangan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, terutamanya berpuasa sunat. Kan pagi ni saya yakin ramai yang berpuasa sunat. Tapi bukan pagi je lah, harap-harap penuh lah. Kan kalau pagi je kan petang tak puasa pula. So kita doa Allah berikan kekuatan bagi yang berpuasa. Bagi yang belum, jangan risau, ada lagi peluang. Rebutlah masanya, bila-bila masa pun boleh. Hari esok sahaja pun boleh. Sebab di dalam lingkungan awal 10 Zulhijjah. Yang paling penting hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Hari 9 tu paling penting lah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan insya-Allah. Jadi sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi kita sambung perbincangan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kita telah pun berada pada sunnah yang ke-80, sunnah ke-80 insya-Allah. Qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darin insya-Allah amin. Baik ibu-ibu sekalian, dia hadisnya agak panjang. Jadi bagi yang tengok dalam handphone boleh zoom in
orang kata pinch tu kan, dia besarkan. Bagi yang menggunakan laptop ataupun komputer pun boleh zoom in, tekankan control plus, control tambah. Jadi insya-Allah kita akan nampak, boleh kita gerakkan dia punya strip ni. Saya tak zoom in, nanti tak nampak belah-belah kanan kiri kan. Okey, saya bacakan hadisnya apa. Hadis ini daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yang mana beliau berkata, ketika aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin, maka serta merta dan aku mengucapkan yarhamukallah. Kerana perbuatan aku inilah orang yang di sekeliling memandangku. Kemudian aku berkata, aduh, apa yang aku lakukan ini? Mereka terus memandangku sehingga kan mereka memukul-mukul tangan di peha mereka. Semasa mereka ingin mendiamkan aku telah pun diam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat. Aku bersumpah belum pernah aku melihat seorang guru yang perilakunya baik yang ada sebelum ataupun sesudah baginda. Demi Allah, baginda tidak pun membentak, memukul ataupun mencelakan aku. Baginda hanya bersabda, salat tidak boleh bercampur dengan ucapan manusia walaupun sedikit. Salat tidak boleh bercampur dengan ucapan manusia walaupun sedikit. Salat itu ialah hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Okay, ini hadis yang sahih, riwayat Muslim 537 antara riwayatnya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, apa tajuk dia? Saya sebut tajuk tadi. Mengucapkan hamdalah dalam salat. Alhamdulillah. Ini fokus pada bab bersin. Sebelum ni kita dah dengar tentang bersin, yang mana di luar salat kita memang ada bacaan. Saya dah share sebelum ni kan. Bacaan-bacaan yang kita dah bincangkan. Jadi ringkasan dia, yang penting kita sebut yang kita bersin alhamdulillah. Orang yang dengar bersin ni dia jawab yarhamukallah. Kalau kita ni perempuan, dia jawab yarhamukillah. Kemudian kalau kita nak jawab balik, kita sebut paling simple yang kita dah biasa dengar, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini riwayat Al-Bukhari yang kita dah bincangkan sebelum ini, yang mana sangat biasa kita amal. Okey, itu di luar solat, tak ada isu lah. Bersin, jawab bersama. Tapi di dalam solat, maka kita nampak dalam hadis ni, ketika mana ada orang bersin, dia sebut alhamdulillah. Dia tak sebut dalam riwayat. Tapi sebab apa Muawiyah bin Hakam As-Sulami jawab yarhamukallah? Kerana dia mendengar yang lelaki tersebut bersin, dia sebut alhamdulillah. Maka secara spontan, Muawiyah dia terjawab yarhamukallah. Kita kan kalau sesuatu dah biasa buat, kita akan buat spontan kan. Macam contoh melatah lah kan. Terkena terlanggar sesuatu kita, ataupun terjatuh barang, bunyi mengejut. Melatah ni berlaku secara spontan, sesuatu yang kita dah biasa buat. Seorang yang memang biasa melatah dalam keadaan yang kurang sesuai, contoh perkataan yang tak elok ke, cara yang tak betul ke, maka dia perlu ubah perlahan-perlahan, melatah itu cara yang lebih baik. Paling tidak dia termelatah benda yang tak elok, dia istighfar lah. Dia kena berlatih supaya dia spontan dalam keadaan yang baik. Sebut nama Allah lah, paling simple kan. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Tak apa, bebas lah. Walaupun tak kena situasi pun, yang penting sebut nama Allah. Zikrullah tu lagi penting. Jadi itu contoh melatah. Dia berlaku spontan. Sama dalam isu ni. Orang bersin, kita jawab spontan. Bila kita dengar alhamdulillah, kita yang tahu ni kita akan jawab yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Kan? So ini berlaku dalam solat, dan Muawiyah pun jawab benda tu dan menyebabkan sahabat yang lain rasa marah, mengganggu solat. Seperti ibu sekalian, kita beribadah jangan pernah ganggu orang lain. Kan, mengganggu orang lain satu benda yang tidak patut dalam Islam. Kerana dia menyebabkan kesusahan pada orang lain, dan seolah-olah kita je yang nak beribadah. Orang lain pun nak beribadah. Contoh paling simple yang berlaku sampai hari ini, imam yang mengimamkan solat, selesai solat, dia melihat ada jemaah masbuk. Maka dia mengangkat suara zikirnya sehingga ganggu kepada makmum tersebut. Kan? Imam membaca, contoh, dia baca dalam wirid dia baca Al-Fatihah. Makmum pun duk baca Al-Fatihah. Maka dia ganggu. Imam duk berzikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
kuat-kuat ni kan. Makmum pula baru bermulakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak kesudahnya disebut Alhamdulillah. Pasal apa? Sebab imam mengangkat suara, makmum yang, yelah, walaupun kita dah berpisah, makmum tu masbuk, ditambah rakaat dia, menyempurnakan solat dia, kita ganggu dia. Sedangkan zikir kita sunat. Kita boleh buat secara perlahankan suara, tak perlu nak jaharkan sangat. Bahkan makmum semua pun dah tahu zikir ni. Kan kita perlahankan pun orang dah boleh ikut dah sebenarnya. Jadi ini contoh situasi lah, mengganggu orang yang sedang solat. Lagi-lagi dia solat fardu. Lagilah kita mengganggu, lagi masalah. Ke atas kita lah benda yang menjadikan kita kurang fadilat. Kan? Sama lah dulu sekalian, apa juga keadaan, jangan kita mengganggu, menyusahkan orang lain. Jangan kita menyakiti orang lain. Kan? Jadi contoh isu macam ni, yang mana dalam keadaan beliau, Muawiyah menjawab, so dia mengganggu sahabat lain, mereka rasa marah. Menunjukkan kemarahan tapi dengan cara yang terkawal. Selepas salat, maka Nabi tanya, siapa? Kan? Kemudian baginda bersabda dan baginda memberikan teguran dengan cara hikmah sungguh. Tidak pun membentak, maknanya tidak marah, pukul mana-mana ke, kan. Tidak pun memaki ke, tak ada. Baginda sebut, solat ni dia adalah tak boleh bercampur dengan kataan manusia. Solat ni hanya tasbih, takbir dan bacaan Quran. So kita nampaklah ni dia punya penerangan sedikit tentang hadis. Baik, saya tengok pada hadis yang kedua. Okey, kejap. Ada ni, ada komen ke apa? Okey, kat Nizum kerap berlaku kat masjid. Memang perlukan teguran. Betul. Saya secara peribadi memang saya berikan teguran dalam penyampaian saya ni, mana tajuk sesuai supaya tak nampak sangatlah kan kita tegur tu direct to the point. Nanti kan itu jadi isu pula. Kita kena hikmah sikit. So dalam penyampaian saya ni di surau masjid, ada yang boleh saya kaitkan, saya kaitkan. Saya akan sebut umum. So kalau orang terasa tu terasalah. Kan bukan apa, sebab kita tak nak menyusahkan orang lain, tu je. Kan bukan kata berhalang ibadah, tidak. Kita kena pandai untuk melakukan ibadah ikut pada situasi. Pandai memilih, pandai utamakan. Kan? Jadi jangan sampai kita beribadah ganggu orang lain. Baca kuat-kuat mengganggu orang lain padahal tak ada keperluan. Lain kalau jadi imam, itu memang sunnah dia. Itu waktu solat berjemaah. Memang dia kuatkan suara. Kalau solat yang kuat lah. Kan? So kita faham. Ini contoh kefahaman dalam Islam. Kan? So kita kena sentiasa memikirkan. Baik, kita lihat kepada hadis yang kedua sebelum kita simpulkan apa sunnah ni. Hadis yang kedua daripada Rifa'ah bin Rafi' bin Afra. Ibu-ibu sekalian boleh zoom in. Aku salat di belakang Rasulullah SAW, lantas aku bersin. Rifa'ah bin Rafi' ni dia bersin, maka aku ucap satu ucapan. Saya zoom in lah untuk ucapan ni. Ni ibu-ibu sekalian boleh take note ucapan ni untuk dibaca ketika bersin. Ya, melodi sikit. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ni paling zoom in. Okey, ni. Ibu-ibu boleh tengok dalam okey, saya buka atas tadi. Okey. Baris pertama tu. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ni bacaan yang boleh kita amalkan juga, bersin. Jadi saya akan sebut lepas ni. Apa maksud dia? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran. Pujian yang banyak, tayyiban, yang baik, mubarakan fi, yang diberkati padanya. Mubarakan alaih, yang diberkati ke atasnya. Yakni orang yang mengucapkan ini. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Seperti mana yang disukai oleh Tuhan kami dan Allah, maknanya Tuhan redha ke atasnya. Okay, ini maksud dia. Ini dibaca ketika bersin. Dibaca ketika bersin. Tapi kita ingat ibu sekalian, bacaan ni bukan Nabi baca. Bacaan ni sahabat baca. Tapi apa yang berlaku? Okay, Rifa'ah dia sebut ucapan tu. Apabila Rasulullah SAW selesai solat, baginda memalingkan wajah baginda. Lepas solat, lihat jemaah dan bertanya, siapa yang bercakap dalam solat tadi? Tiada siapa yang menjawab. Kemudian baginda tanya lagi, siapa yang cakap dalam solat tadi? Tiada siapa yang jawab. Baginda bertanya lagi. Kali ketiga, siapa yang bercakap dalam solat tadi? Rifa'ah bin Rafi' bin Afra' ni jawab. Aku wahai Rasulullah. Baginda bertanya, bagaimana engkau sebut tadi?
Arifan jawab lah ucapan tadi tu. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kemudian apa yang Nabi sebut? Nabi bersabda, demi Tuhan yang mana nyawaku berada di tangannya, sebanyak 30 lebih malaikat berbondong-bondong naik ke langit dengan membawa ucapan tersebut. Maknanya ganjaran lah yang dibawakan ke atas langit. Maknanya ini kita boleh faham, dicatatkan ganjaran bagi orang yang membaca bacaan tadi. Ini hadis yang hasan riwayat At-Tirmizi 404. Dalam hadis ni pula apa dia punya gambaran? Sahabat sebut ucapan Alhamdulillah yang panjang, bukan Alhamdulillah saja ni, ditambahkan sendiri. Tapi Nabi SAW membenarkan. Maka dia termasuk dalam kategori sesuatu yang Nabi iktiraf. Dan taqririyah lah, sunnah taqririyah. Nabi iqrar, Nabi iktiraf, benarkan kita amal. Jadi termasuk dalam sunnah. Ibu-ibu sekalian, kita boleh amal juga bacaan ni. Walaupun biasa kita baca Alhamdulillah saja. Kan, tapi bagi kita yang nak memilih tak ada isu. Boleh pilih berbagai bacaan. Okey, jadi dalam keadaan ni beliau sebut bacaan Alhamdulillah yang panjang dan Nabi membenarkan. Nabi tak halang. Tadi tu Nabi halang. Nabi sebut solat tak boleh campur dengan percakapan manusia. Dalam ni Nabi iktiraf. Nabi sebut 30 lebih malaikat berbondong-bondong naik ke langit membawa bacaan tersebut. Maknanya Nabi iktiraf lah, Nabi tak halang. Kan? Jadi apa kesimpulan dia? Kita lihat dalam slide berikut. Kita boleh lihat banyaklah pandangan ulama. Ni ada beberapa pandangan ulama yang kita boleh ambil manfaat. Okey, kita tengok sikitlah sebagai satu manfaat ilmu. Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan, Imam Al-Khattabi pun salah seorang yang kita jadi rujukan kita dalam masalah kita ni, istidlal kepada orang yang mendengar tak perlu menjawab yarhamukallah. Hadis mana? Hadis pertama tadi. Yang sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami dijawab yarhamukallah tu kan. Ketika sahabat lain bersin, dia sebut alhamdulillah, Muawiyah jawab yarhamukallah. Maka Nabi larang. Secara automatik dia menjadi dalil bahawa tak perlu jawab. Tak perlu jawab. Okey, jadi ini adalah jelas. Imam An-Nakhai dan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Hanbali, mereka sebut boleh ucap berdasarkan kepada hadis di atas. Ni ucap apa ni? Ni oleh ucap ni merujuk kepada ucapan Alhamdulillah dalam solat. Ni hadis yang kedua. Tadi tu tentang ya rahmatullah, yang ni kita fokus pada Alhamdulillah, ucapan hamdalah dalam solat. Maka diboleh ucapkan. Mazhab kita pula, qaul yang muktamad, iaitu cukup sekadar dalam hati. Ini paling selamat, dalam hati. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah sebut ambil sedikit keringanan, boleh ucap dengan perlahan. Beliau nukilkan daripada Imam Malik yang mana boleh ucap dengan perlahan. Jangan sampai orang dengar. Kerana kita khawatir, kita sebut, orang akan jawab. Kita sebut kuat ni tak apa lagi, masuk dalam kategori zikir lagi. Orang yang jawab, dia dah masuk dalam kategori bercakap. Walaupun doa lah disebut Allah merahmati kamu kan, doa. Tapi tujuan dia adalah dia bercakap. Kan, dia bukan doa straight kepada Allah. Dia sebut okey Allah, ya Allah, contoh dalam doa, dalam sujud dia minta ya Allah kau rahmatilah anak-anakku, kau rahmatilah keluarga aku. So itu doa sahaja tanpa menuju secara spesifik kepada orang sekeliling. Itu tak ada masalah, itu doa yang umum. Memang itu sunnah, kita boleh amal bahkan waktu yang mustajab. Tapi isu ni pula, kita ucap memang doa, tapi kita tujukan kepada seseorang. Waktu itu kan. Maksudnya orang tu ada kat situ. Dan sebab dia berbersin tadi, kita sebut ya rahmukallah. Maknanya dia dah keluar daripada solat. Ni kalau doa ni tak apa. Doa je kita minta apa hajat kita dalam solat tanpa sebarang sebab orang lain sebut ke, kita jawab ke, tak ada. Ni orang bersin, kita jawab. Maka kita dah menjawab kepada bersin itu. Maka itu dianggap sebagai khitab dan percakapan, termasuk dalam kategori percakapan. So sebab itu tak boleh jawab, tak boleh ucap ya rahmukallah. Itu adalah larangan bercakap. Kalau sengaja batal solat. Jadi sebab itu kita kena biasakan, jangan jawab. Orang yang sebut alhamdulillah nak selamat, ambil qaul muktamad dalam hati je, sekadar dalam hati. Kalau orang yang nak sebut perlahan pun boleh, ambil pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Okay, perlahankan suara. Imam Ibn Hajar pun sebut pada sama. Dalil boleh ucapkan alhamdulillah
Alhamdulillah sebab dia termasuk dalam kategori zikir walaupun dalam solat. Imam At-Tirmizi sebut tahmid sekadar dengar diri sendiri sahaja. Jadi kesimpulan ibu-ibu sekalian, kita boleh faham kita yang bersin ini kita akan menjawab, boleh jawab Alhamdulillah. Nak selamat dalam hati, kalau rasa tak puas, kita lafazkan pun boleh, tapi pastikan perlahan. Jangan sebut kuat. Takut mengganggu orang lain, takut kita terjawab. Menyebabkan solat dia batal. Kan bahaya tu, kita menyusahkan orang lain kan. So kita perlahankan sungguh ataupun nak selamat dalam hati. Orang yang dengar walaupun ada yang jawab kuat, kita tak perlu jawab. Orang yang bersin tu dia kuat, disebut Alhamdulillah kuat, tak perlu jawab. Kan. Satu lagi isu kalau kita baca perlahan, takut terkuat lah. Kita anggap perlahan dah kan. Sabar pula kalau kita jadi imam. Kita dah baca perlahan ni, tapi kita lupa ada mic tu dekat dengan kita punya mulut. Sebut perlahan ni, Alhamdulillah. Mic pula jenis yang tangkap suara kuat. Speaker pula bunyi kuat. Dengar satu masjid, Alhamdulillah. Ramai pakai jawab, Ya Rahmukallah. Sudah. Kan orang jemaah solat ni jemaah batal. Berjemaah batal ni. Pasal apa? Sebab dia jawab ucapan yang disebutkan tadi oleh imam. Sebab itu nak selamat, kita perlahankan sungguh ataupun nak lagi selamat, ambil qaul mu'tamad dalam hati. Tapi pastikan ibu sekalian, jangan ucap hamdalah ni mengganggu muwalat dalam solat. Tengah baca Al-Fatihah, bersin, jangan diganggu dengan ucapan Alhamdulillah. Kerana ia memutuskan muwalat dalam Al-Fatihah. Nak baca Alhamdulillah kalau bersin tengah-tengah baca Al-Fatihah. Kan sendawa tu tengah Al-Fatihah. Jadi nak baca macam mana? Alhamdulillah kita skip dululah sebab tengah baca Al-Fatihah ni. Takkan nak skip Al-Fatihah baca Alhamdulillah. Al-Fatihah tu rukun. Bahkan itu memutuskan muwalat. Menyebabkan solat kita kurang sempurna. Sebab sengaja kita memutuskan muwalat. Dan akhirnya kesan dia apa? Kena ulang balik Al-Fatihah tu. Kan? Sebab dia telah memutuskan muwalat. Tidak boleh diselangi dengan ucapan yang lain. Tak boleh memutuskan dia. Baca terus. Kalau sekadar ambil nafas, berhenti beberapa saat, tak ada isu. Yang ni baca benda lain kan. Zikir pun tak boleh diselitkan di situ. Dalam solat. Sebab dia kena muwalat. Dia kena berterusan. Tidak ada benda yang diselangi. Dalam Al-Fatihah. Jadi nak Alhamdulillah ni kan nak bagaimana? Skip dulu. Habiskan Al-Fatihah. Lepas tu kita sebutlah ataupun lafazkan, lintaskan dalam hati. Itu yang kita boleh faham. Maka kesimpulan ibu sekalian, boleh ucap Alhamdulillah, tak ada isu. Yang penting terbaik dalam hati ataupun perlahan pun masih boleh dikira. Tapi jangan baca kuat dengan mengganggu orang lain. Mengganggu terutamanya takut orang terjawab. Maka ia akan membatalkan solat. Kita dengar orang lain bersin, orang lain sebut Alhamdulillah, jangan pernah menjawab. Sebab itu kena khusyuk dalam solat. So bila khusyuk, kita dengar orang lain bersin, sebab Alhamdulillah pun kita masih lagi fokus. Sebab sedang solat. Kita tahu ini adalah prioriti kita. Kan? Orang yang mudah melatah, orang yang dalam keadaan yang kurang khusyuk. Sebab dia tidak fokus pada apa yang dia buat. Sebab itu dia cepat melatah. Kan? Jadi sebab itu kita ibu-ibu sekalian perlu satu latihan lah. Tak nafikan, memang ada jenis orang yang memang cepat melatah. Kan? Memang dia melatah, dia akan sebut perkataan yang benda yang agak kurang sesuai. Tapi perlukan latihan lah. Perlu perubahan. Jangan dibiasakan benda yang silap. Kita masuk pada bab yang ke-17. Membicarakan sunnah tentang zikir. Okay, ini menarik sikit ni. Zikir ini adalah membicarakan tentang bukan sekadar zikrullah saja, zikir dengan lafaz. Tapi juga dalam bab berkenaan doa. Doa pun dia termasuk dalam fasal membicarakan tentang zikir. Sedikit je perbezaan zikir dengan doa. Kan kalau kita sebut zikrullah lah, az-zikru ni bahagi dua. Satu zikrullah bil lafzi, zikir dengan nama Allah secara lafaz. Satu lagi di situ adanya ad-doa. Yang mana dalam doa itu adanya wujud ar-raja. Wujudnya ar-raja. Bukan wujud cendol tu. Rojak bersembuh ke bukan. Rojak ni maknanya adanya permintaan, pengharapan. Harap. Maka dalam satu az-zikru ni, dua, zikrullah bil lafzi tadi, zikir dengan nama Allah secara lafaz. Itu kita biasa amal tu lah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Ini kita amalkan dalam 10 awal Zulhijjah ni khususnya. Kemudian baca yang lain-lain pun, hawaqala, la hawla wa la quwata illa billah.
dan sebagainya. Itu contoh zikir. Itu bil lafaz. Dengan sebut zikir, kita menghuraikan bagaimanakah Allah kan, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Kita melafazkan nama Allah dengan sesuatu lafaz yang khusus. Itu zikir. Bil lafzi lah, zikrullah bil lafzi. Tapi kalau zikru bil raja, dengan cara adanya pengharapan, permintaan, itu adalah doa. Sebut nama Allah, contoh ya Allah, ataupun al-asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kan, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Itu adalah permintaan. Kita minta Allah ampunkan. Kan, so itu permintaan. So dia masuk dalam bab yang sama. Okay, kita tengok apa contoh sunnah yang kita boleh bincang pagi ni. Berdoa selepas wudu. Okay, berdoa selepas wudu. Dalam sebuah hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu lalu memperelokkan wudu, thumma qal, kemudian dia ucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dia bacalah lafaz syahadah ni. Kemudian disebut, maka futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Maka akan dibuka baginya 80 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha sya'. Dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dikehendakinya. Ini hadis yang sahih. Riwayat Abu Daud 169. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian, mesti dah tahu bacaan ni kan. Kita dah biasa lah, insya-Allah kita dah biasa amal. Lepas wudu, bacakan doa. Kan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Lepas tu kita akan biasa baca satu lagi doa kan. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Okey, sebenarnya ibu sekalian kalau kita lihat dalam perbahasan, sebab apa kita biasa baca bacaan tu? Sebab bab doa ni ada keluasan. So dia tidak ditekankan dari sudut hadis. Maka ada je lafaz yang disebut walaupun hadis dhaif, walaupun berlaku khilaf dalam ulama kan. Tapi sebab doa, maka dia bebas kita amalkan. Sebab itu kita dah biasa diterangkan dengan bacaan tu. Tapi sebenarnya daripada sudut hadis, kita lihat di situ ucapan tu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang bersuci, minal mutatahhirin, minat tawabin dulu, daripada orang yang bertaubat, kemudian daripada minal mutatahhirin, daripada orang-orang yang bersuci, dan terakhir adalah min ibadikas salihin, daripada hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang soleh. Okey. Doa ni kan yang ada 3 jenis kita minta ni. Dia dalam perbincangan hadis, dia berlaku satu iktirab, berlaku percanggahan antara sesama ulama dalam sanad hadis ini, yang mengecualikan lafaz itu adalah tambahan yang tidak diketahui daripada siapa datang dalam sanad tu. Maknanya ada ulama hadis menyebutkan lafaz ini daripada sekian-sekian. Ada ulama dalam riwayat yang lain, contohkan saya bagi banyak riwayat kan, Tirmizi, An-Nasa'i semua ni. Maka ada ulama yang lain kata tak ditemui. Tidak ditemui jalur yang menyebutkan lafaz tambahan tu. Sebab itu kalau kita lihat dalam perbahasan Sunan Abi Daud, Imam Abi Daud menyebutkan berkenaan dengan lafaz ini, beliau mengecualikan. Dia tidak masuk dalam kategori hadis tersebut. Dia hanya diberikan doa ni je yang saya berikan ni. Maka apa kesimpulan dia? Okay, kita nampak macam complicated kan. Apa kesimpulan dia? Kita lepas ni, kita amalkan doa. Kita ingat, okay, bacaan ini adalah bacaan yang sunnah. Jelas, dalam hadis yang sahih telah dikenal pasti. Bacaan tambahan Allahumma ja'alni itu adalah daripada ulama yang berbeza pandangan, menentukan dia adalah diketahui ke tidak. Maknanya jalur sanad itu ada yang menyebutkan tak dijumpai, ada yang sebut jumpa. Maka kita boleh faham dan amalkan itu secara doa yang umum saja. Jangan dikatakan itu adalah doa yang Nabi amalkan secara pasti. Jadi apa dia punya kesimpulan amalan? Ibu-ibu sekalian, kita nak baca macam biasa pun tak ada isu. Tapi kita ingat, kalau ada orang yang amalkan bacaan yang ni sahaja, dia berpegang pada doa ni sahaja, dia berpegang pada ni cukup,
tak payah bacalah yang tambahan tu kerana dia bercanggah. So ambil benda yang jelas. So kita jangan salahkan dia lah. Jangan kata oh, tak baik macam tu. Baca je lah penuh doa. Tak ada masalah. Kan doa ni ada keluasan. Maka kita kena sentiasa berlapang dada. Kan jangan sampai kita fikir negatif. Sebab ni saya nak sebut ibu-ibu sekalian, kita kena memperbetulkan persepsi kita. Jangan pernah kita asyik melihat orang untuk mencari kesalahan. Sebab ini berlaku. Sangat berlaku. Ibu-ibu sekalian, contoh kalau di surau masjid lah, apa yang saya boleh nampak ni, waktu ni lah kita berkumpul atas nama ibadah. Kan, kalau waktu lain, kita bertemu ni lebih kepada satu macam muamalat, pergaulan manusia je. Kenduri kahwin, majlis tahlil pun adalah ibadah kan. Itu pun lebih pada kita ikut imam saja. Tidak ada kita buat masing-masing kita buat. Kita ada ibadah yang dibuat secara individu. Tahlil kita ikut imam. Salat berjemaah ikut imam. Tapi lepas salat, zikir tu bebas dah kan. Okey, waktu macam ni kita lihat, ada orang yang memang dia nak berzikir secara bersendirian. Dia adalah zikir dia khas. Adalah dia punya cara dia tersendiri kan. So dia, apa yang dia buat? Lepas salat, selesai bagi salam, so dia istighfar dulu, dia memutuskan solat dia dengan bacaan yang ringkas, wirid yang ringkas, kemudian dia beralih tempat. Beralih tempat, pergi ke belakang, pergi ke tepi kan. So dia berzikir sendiri. Apa yang berlaku? Ada tanggapan jemaah, ni yang saya cerita ni yang berlaku ni lah, saya ambil sebagai iktibar kita sama-sama lah. Tanggapan jemaah dia anggap, lebih kurang lah ayat dia, makmum ni nak zikir sendiri. Kan, imam berzikir, tak zikir dengan imam, tak hormat imam. Kan, apa macam ni kan, belajar jauh-jauh, belajar tinggi-tinggi, agama buat macam ni. Sebenarnya dia tak ada isu. Lepas dah selesai solat, berjemaah, kita dengan imam tu dah berpisah. Maka sebenarnya tak ada isu. Orang dah habis solat, even nak terus bangkit pun, tak ada masalah. Dia bukan buat benda maksiat. Dia tinggalkan sunnah. Bagi dia rugilah kan. Tapi kalau kita nak bagi nasihat pun, kita bagi tahu lah paling tidak, istighfar dulu kan. Okey, macam isu tadi dia istighfar, dia putuskan dengan bacaan, solat itu dah habis selesai salam, dia istighfar dulu, lepas tu dia bangkit. So dia duduk tempat lain kan, so dia nak zikir sendiri, dia ada dia punya amalan dia sendiri. Jangan kita pandang serong, jangan kita kata tak hormat dengan imam, tak, sebab dia tak berlaku dah. Sebenarnya masing-masing individu. So kita kalau imam baca kuat, atau imam berzikir, kita ikut imam, tak kira apa, kita jadikan imam ikutan. Dalam zikir pun kita ikut imam. Tapi orang yang buat bersendirian, jangan kita halang dia. Jangan kita fikir negatif. Jangan marah dia. Jangan kita bukan-bukan, fikir apa sebut bukan-bukan. Itu yang berlaku. Padahal individu terpulang, dia nak berzikir cara dia ke, nak baca Quran ke. Even dia buka handphone, dia tengok video majlis ilmu pun tak salah. Bahkan itu lagi bagus, dapat ilmu. Kita tak tahu apa yang orang buat. Dan tak payah tahu. Kecuali kalau dia buat benda maksiat. Terang benda maksiat, tegur. Kalau benda yang soal individu macam ni, jangan pernah kita pertikai. Sebab takut hati kita sendiri ni. Kan dalam keadaan duk cari kesalahan orang. Duk keadaan duk memperbesarkan isu yang tak ada pun perlu besar. Remeh je. So saya sebut benda ni, saya tekankan supaya biar kita berlapang dada, jangan cepat kita hukum orang. Dalam isu ni pun sama, ibu-ibu sekalian nak baca panjang pun boleh, baca ringkas pun tak ada masalah. So sama-samalah kita ni yang baca panjang ke baca pendek, tak perlu salah menyalahkan. Yang penting dua-dua tu bacaan yang ada dalam hadis. Cuma tambahan itu yang timbul sedikit perbincangan. Okey, so ini satu doa yang boleh kita amal. Doa ni boleh dibaca tanpa tadah tangan. Saya sebut juga. Sebab ibu sekalian, contoh ada orang dia amalkan secara konsisten lepas habis wuduk semua, basuh kaki semua, dia menghadap kiblat, tadah tangan dia baca doa. Okey, bagus. Kita memang salute lah orang macam ni, baguslah dia betul-betul amalkan adab yang dia belajar. Tapi contoh situasi, kalau imam dah mula solat, imam dah mula takbir. Walaupun kita anggap tak apa Ustaz, saya sempat dapat dengan imam baru baca Al-Fatihah, baca kuat. Saya tahu saya sampai-sampai saya sempat dapat rakaat. Bukan isu dia macam tu. Kita utamakan yang lebih penting tu. Lebih aula tu. So imam dah mula takbir, solat sunat pun tak ada kan. So kita nak buat amalan sunat pun tadi pun kita kena berpada-pada. Maknanya dah ambil wudu, dengar dah mula iqamat dah. Nak mula solat. So kita dah selesai wudu, sambil jalan-jalan kan. Jangan cari makan lah. Sambil jalan-jalan tu doa lah. Lafazkan saja ataupun doa tanda tangan, jalan, masuk dalam masjid ataupun surau, solat berjemaah. Walaupun imam itu baru nak mula takbir.
sebab dah iqamat. So masa iqamat dilaungkan dalam keadaan kita dah bersedia ke arah solat jemaah. Sebab ada orang dia ambil mudah, dia lepas habis wuduk, dia anggap sempat lagi. Apa yang dia buat? Dia doa dulu, pandang kiblat. Dia utamakan sunat tu, padahal yang tu lagi penting. Lepas tu dia pergi sampai-sampai angkat takbir, imam dah rukuk. Dia tak baca Al-Fatihah. Kan sebenarnya dia ikutkan, dia sengaja, dia melambatkan. Padahal yang penting fardu. Fatihah yang kita boleh skip adalah betul-betul dalam keadaan masbuk. Bukan sengaja yang kita tinggalkan Al-Fatihah. Macam tadi tu sengaja tinggal Al-Fatihah tu. Sebenarnya kita boleh pergi terus, lainlah kita dah usaha pergi terus, baca beberapa ayat tak sempat. Itu lain, itu kita faham. Yang ni orang yang jenis yang sengaja kononnya nak ambil kesempatan lah. Imam baru mula, kita perlahan-lahan dulu, main handphone dulu kejap kat belakang. Dengar imam nak baca habis surah lazim, baru dia masuk berjemaah. Ini biasa berlaku masa tarawih. Dia budak-budak lah yang buat tu. Kan? So ini sebenarnya timbul perbahasan. Al-Fatihah yang ditinggalkan dengan sengaja tu. Kan? Bukan dia tinggal dengan tak sengaja, bukan memang dia lambat. Dia memang sengaja lambat. So timbul perbahasan, adakah dia perlu habiskan Al-Fatihah ke tidak? Dan majoriti ulama dalam mazhab kita menyebut kena habiskan. Sebab dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah. Maka itu kira hutang dia lah. Maka bila dia nak habiskan, dia tak sempat ikut imam. Nampak? Kan dia jadi complicated. Kan? So, sebab itu kita jangan kita anggap bukan orang tak tahu kan. Penting Allah tahu. Kita ibadah ni lillahi ta'ala, bukan ibadah kerana orang lain. Kalau ibadah kerana orang lain, orang tak tahu tu kita tak kisah. Kita lagi seronok kan. Tapi Allah ni maha mengetahui. So dengan siapa kita nak berlakon ni? Dengan siapa kita nak menyembunyikan? Tak ada peluang pun. So saya bagi tahu ni supaya kita dapat utamakan yang mana penting. So habis doa wudu, kalau kata dah mula iqamat pun iqamat dilaungkan, mula takbir lagi lah. So kita dah habis wudu, dah ambil benda fardu, terus pergi ke arah mendirikan solat. Tak perlu lari. Itu pun ada larangan, makruh. Tak perlu lari. Janganlah perlahan sangat pula. Kan ada orang ekstrim sangat, dia lari-lari sampai jatuh sliding kat bawah, sampai meluka kaki kan. Ada orang pula dia lambat sangat pula. Tergedek-gedek main handphone dulu. Kan tergedek-gedek tengok-tengok orang sekeliling. Siap komen-komen lagi, ambil gambar dulu kan. Janganlah macam tu. Kita bersahaja je. Maknanya pergi macam biasa. Sampai angkat takbir, baca setakat mana sempat, rukuk dengan imam. Itu tak ada isu. Tapi orang yang sengaja lambat, itu ada isu. Sebab dia sengaja meninggalkan Al-Fatihah dia. Dia kena sempatkan Al-Fatihah dia. Sepatutnya. Itu pandangan jumhur ulama. Dalam masalah ahkam al-makmum wal imam. Hukum berkenaan solat berjemaah makmum dengan imam. Ni kita kena ambil penting ni. Sebab takut kita ambil mudah kan. Kita lihat pada hadis yang seterusnya tentang doa selepas wuduk. Ini pun kita boleh amal. Ibu sekalian alamat ladina. Ya. Okey, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau kata bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk lalu dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang bermaksud, maha suci engkau ya Allah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Maka akan ditulis di atas cincin lalu dicop dan tidak akan rosak sehingga hari kiamat. Okey, hadis ni saya nak letakkan status hadis tu dia agak khilaf. Dia keadaan sanadnya itu mauquf. Mauquf ni maksudnya dia terhenti setakat sahabat. Maka ulama berbeza pandangan menyebutkan status hadis tu sahih ke ataupun dhaif. Kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullah ada syarah dalam Al-Majmu' Syarhul Mu'azzab. Dia sebut hadis bikuranglah mafhum qaulnya. Hadis yang mauquf terhenti kepada sahabat tak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumkan secara automatik adalah dhaif. Tapi Imam Ibnu Hajar berpandangan berbeza. Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darqutni, mereka berpandangan kalau sebut mauquf terhenti pada sahabat disebut sahih. Ini kan asalnya kan sahih dengan dhaif je. Itu yang asal dalam perbincangan mustalah hadis.
Kan? So lepas itu ulama sekarang ni mereka menghuraikan lagi lah, memberikan kategori yang tambahan, iaitu sahih, hasan, dhaif dan juga maudhu'. Sebenarnya asalnya sahih dengan dhaif je. So dalam dhaif itulah adanya maudhu' sekali. Dalam sahih itu jugalah adanya hasan. Itu petot ulama yang silap. Asalnya sahih dengan dhaif. So ini kita nampak bukti dalam kitab Imam An-Nawawi Al-Majmu', kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mereka sebut bercangan macam ni je. Tapi ulama sekarang yang mereka huraikan lagi biar nampak perbezaan dengan lebih detail. So datanglah sahih, hasan, dhaif dan juga maudhu'. Ini yang basic lah mustalah hadis. Baik. Kemudian mereka ni berbeza pandangan. Imam An-Nawawi sebut dhaif, Imam Ibn Hajar kata sahih. Masing-masing ada hujah. Mereka menyebut sesuatu keadaan hukum, kan hadis ni kan bukan suka-suka ikut nafsu. Oh tengok sedap je hadis dia, sahih lah. Tengok bacaan dia pelik je, dia punya matan dia dhaif lah, bukan macam tu. Itu mungkin kita lah kan, kita rasa sedap je kita okey, rasa tak sedap je kita biar kan. Macam contoh majlis ilmu lah kan, kadang-kadang kita mementingkan lawak tu lebih. Bukan ibu-ibu lah kan, saya yakin bukan ibu-ibu lah, tapi ada orang macam tu. Sampai dia request lagi tu, Ustaz pastikan buat lawak Ustaz, baru tak mengantuk. Dia request, so apa niat dia belajar sebenarnya? Dia ingat kita dibuat mahraja lawak ke? Kan, tak nafikan kata apa, unsur komedi ni salah satu yang menarik perhatian lah. Janganlah itu jadikan tujuan pula. Duk dengar kita nak dapatkan lawak banyak-banyak kan. Lama-lama semakin merapu lah. Bukan kuliah lah jadi pentas lawak lah. Kan, sampai ada macam tu, ada yang request minta buat lawak macam-macam, orang tak mengantuk. Tak nafi lah, tapi janganlah melampau. Dia kena stick to the content. Kan? Sebab itu kita kena tahu balik apa yang kita punya tujuan kan, supaya kita tahu apa yang kita nak capai. Jadi para ulama pun mereka tidak ikut nafsu. Ikut tak ikut nafsu nak menentukan sesuatu. Ikut semua ada hujah. Adanya dia punya pegangan dia. Kan kita pun sepatutnya macam tu. Majlis ilmu kita pentingkan banyak mana yang kita boleh ambil manfaat. Kan? Itulah majlis ilmu yang berkualiti. Semakin banyak kita dapat catatan, semakin banyak kita dapat tahu ilmu yang baharu, itu kualiti dia. Kalau sekadar dia ulangan, itu tazkirah. Ini tak kira kuliah, ini kira tazkirah. Kalau sekadar benda yang ulangan dah, sekadar benda yang kita dah tahu, ialah diulang benda yang sama dan dalam penekanan yang dibuat, itu adalah tazkirah. Kalau dia banyak cerita peristiwa yang tidak ada asas, itu kita risaulah. Kalau adanya rujukan yang jelas, hadis ke kan, kitab ulama ke, itu pun dah ambil daripada Quran Sunnah juga. Maka dia berbalik kepada nas yang sama. Kan? Dalam kitab sirah, kita faham itu ada rujukan. Tapi kalau dah merapu tu bahaya. Dan takut benda yang bukan dicerita, kita anggap itulah dalam agama. Padahal tidak, agama ni ada prinsip, ada hujah dia. Maka ulama menyebutkan, macam Imam An-Nawawi sebut, dia kata dhaif. Kerana apa? Kerana hadis ini dia terhenti pada sahabat. Maka kemungkinan dalam jalur sampai kepada Nabi SAW mungkin berlaku keciciran matan. Mungkin berlaku perubahan. Orang ubahkan matan ikut suka dia. Ini berlaku pada zaman Nabi pun dah berlaku dah. Sebab itu Imam An-Nawawi sebut dhaif. Kita tak ambil sebagai sunnah. Kita tak jadikan sebagai dalil dalam perbuatan ibadah. Tapi fadilah amal tak ada masalah. Kan, bukan dhaif yang berat lah, bukan dhaif jidan. Fadilah amal, kita beramal macam tutunin doa kan. Walaupun dhaif, kata dhaif Imam Nawawi, boleh amal, tak ada masalah. Tapi Imam Ibn Hajar sebut sahih sebab mustahil sahabat ni akan buat penipuan pendustaan atas nama Nabi. Kita nampak kan, dua-dua hujah ni dia kuat. Kan, yang kata pertama pun boleh berlaku juga. Mungkin tak sahabat, mungkin ada orang lain. Sebab dalam proses tak sampai pada Nabi kan, so kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi yang kedua pula pun ada hujah dia juga. So kita nampak dua-dua ni dia terbina atas hujah yang tegak. So itulah yang kita patut dapat ambil iktibar. Kita nak menyebut sesuatu, biarlah ianya berprinsip, berasas. Adanya rujukan. Bukan ikut nafsu, aku rasa macam ni, aku rasa macam tu. Tak. Rasa-rasa ni biar makanan je rasa. Dengan ibadah tu rasa-rasa pula. Kan? Jadi sebab itu doa ni macam mana? Kita ambil jelas pandangan, walaupun dhaif pun diambil sebagai dhaif yang ringan, maka dia boleh amalkan sekadar fadilat. Kan? Tak ada isu. So dia adalah doa. Maka ibu-ibu sekalian kalau nak tukar-tukar doa kan, contoh baca yang tadi tu je, nak baca yang lain pun boleh baca bacaan ni. Tapi siapa tahu ibu-ibu sekalian, bacaan doa ni kita biasa baca ketika bila?
Kalau perasan, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bagi maksud dah kan, maha suci Allah, engkau ya Allah, segala puji bagi engkau. Okey, bila kita biasa baca bila? Mungkin ada yang boleh jawab di ruangan chat ke? Kot yang teringat kan, doa ni kita baca biasanya bila? Yang jadi common kita biasa baca. Tak apa, kita skip dulu. Lepas solat. Dia lepas majlis ilmu. Okey, betul. Lepas majlis ilmu itu yang kita biasa sangat amal. Kan ditutupkan dengan tasbih kafarah. Kan tasbih kafarah dah ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebab apa tasbih kafarah? Di situ ada lafaz tasbih. Dia mulakan dengan tasbih. Suci Allah, maha suci Allah kan. Dan kafarah ini adalah penghapus dosa. Kalau kifarah itu berbeza. Kafarah dan kifarah berbeza. Kafarah menghapuskan dosa. Adanya astaghfiruka, adanya atubu ilaik. Kita minta ampun kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Wa atubu ilaik. Okey, itu adalah kafarah. Kifarah adalah denda. Sebab tu kena bezakan. Bukan kifarah, tasbih kifarah, tasbih kafarah. Sebaiknya sebut kafar, bukan kafarah. Walaupun Rumi tersebut kafarah kan, tak apalah kan, tapi sebutan kita ingat tasbih kafarah sebab dia menghapuskan dosa. Kafarah adanya syaddah, ada sabdu. Kalau kifarah adalah denda. Kifarah contoh bab puasa lah kan, kalau tahulah kan persetubuhan pada siang hari tu, ia termasuk dalam kategori kifarah, adanya denda. Okey, itu bezakan. Okey, satu lagi saya nak tambah sikit lah. Tasbih kafarah, tasbih kifarah, denda. Satu lagi ucapan ampun. Ni kalau boleh kita perhatikan. Ucapan ampun adalah kita ambil daripada perkataan istighfar, astaghfirullah kan. Aku mohon ampun kepada Allah. Kan? Allahumma ghafirli ighfir. Ampun juga. Ampun ni adalah sesuai sangat dengan dosa. Okay, maknanya kita gunakan kepada Allah. Jangan, kalau boleh elakkan sebut kepada orang lain. Disebut kan. Contoh kita jumpa kawan, kita minta mohon ampun lah atas kesilapan aku. Benda ni sebenarnya dia main bahasa lah. Sebenarnya main bahasa. Kita lagi selamat, maafkan saja. Maafkan aku. Jangan tinggalkan aku. Sudahlah. Janganlah, elakkanlah sebut ampun. Sebab ampun ni dia ambil daripada perkataan ighfir. Ighfir, astaghfirullah kan. Jadi itu lebih kepada dosa. Dan dosa ni hanya Allah sahaja yang boleh ampunkan. Kan? Mana boleh orang lain makhluk yang ampun tak boleh kan. Saya dah sebut ni supaya kita nak biar cara kita ni kan biar jelas. Walaupun kita boleh kata ni isu bahasa. Dan bahasa ni tak ada masalah. Tak nak bermudah-mudahan lah. So takut tersebut ampun, kita sebut dosa pula. Kalau orang yang sebut ampun, maaf, kita boleh kata, still boleh consider lagi kan. Tapi kalau orang sebut ampunkan dosa saya ketika salam, contoh raya kan. Dia minta maaf lah atas salah silap, ampunkan dosa. Salah tu. Kalau sebut ampunkan dosa, salah sangat. Sebab dia tak langsung, kita ada akidah, pegangan, makhluk boleh ampunkan dosa kita. Tak boleh. Dia boleh minta kepada Allah ampun kepada kita. Okey, ampun Tuanku, kalau kita perasan, ampun ini yang kita sebut duli yang maha mulia, ampun Tuanku, ini adalah bahasa daripada sudut sultan. Jadi kalau duli yang maha mulia ni, duli ni kalau kita tengok maksud dia adalah sepatu ataupun kasut. Jadi kalau sebut ampun Tuanku ni pula, dia bermaksud dalam bahasa istana ni adalah dia minta maaf. Kan, ampun, minta maaf. Jadi sebenarnya lah, ni lebih kepada adat lah sebenarnya. Jadi tak sentuh bab kena isu tu. Tapi kita sekadar, kita sebagai rakyat marhin ni, so kita ambil benda yang jelas. Itu lagi senang. Jadi minta maaf tak ada masalah kan. Ampun ni lebih selamat kepada Tuhan. So sebab itu kita nak ambil benda yang biar jelas lah. Sebab dia lebih kepada bahasa kan, bahasa. Dan takut kita ni tersalah sebut kan. Dia kalau sebut ampun Tuanku pun, dia tak sebut lagi dosa. Mana orang sebut ampun dosaku wahai Tuanku, mana ada kan. Ampunkan dosa patik wahai Tuanku, tak ada.
Kan? Itu tak ada isu tu saya kata tadi, tak ada isu lagi dengan bahasa tu. Sebab dia tak sebut dosa. Kalau kita sebut kawan, kita sebut ampunkan dosa saya, itu silap. Itu memang silap sebab itu termasuk dengan istighfar. So astagfirullah mesti kepada Allah saja. Tak boleh sebut kepada manusia. Ni nampak mesti simple tapi sebenarnya berbeza kita punya fahaman dalam akidah. So saya sebut ni supaya kita nampak benda ni, saya kira semakin lama kita mungkin tak berapa perasan. So kita biar kita perasan, ambil benda yang jelas, kita amalkan benda yang jelas. InsyaAllah. Baik, kita akan sambung nanti pada sunnah ke-82 pada insyaAllah pada kuliah akan datang sebab masa pun dah nak habis. Dan saya dah tengok pada soalan lah alang-alang sebab ada masa beberapa minit kan nak bincang ni tak sempat. Walaupun saya rasa dah bincang dah benda ni tapi tak apalah, kita akan tengok pada akan datang. Saya ringkaskan saja insyaAllah. Tengok pada soalan-soalan yang diberikan masa yang diberikan ni ringkas. Okey, jap. Okey, Bonda Adida tanya tadi, bacaan ini sama dengan semasa i'tidal. Okey, i'tidal tu dia Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia macam lebih kurang sama kan? Tapi tak. Yang tu riwayat Al-Bukhari 799. Yang tu bacaan dia lain. Bacaan yang tadi itu adalah bersin saja. Walaupun lebih kurang sama. Tapi dia adalah ketika bersin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Riwayat At-Tirmizi 404. Itu adalah ketika bersin. I'tidal tu lebih kurang sama tapi tak, dia lagi pendek. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hadis Al-Bukhari 799. Yang tu yang i'tidal. Okey, Bonda Nur Al-Wani, masa baca Al-Fatihah dalam solat, bila bersin perlu ulang balik bacaan. Okey, bersin tak ada masalah kerana dia berlaku secara spontan. Dia jangan sebut Alhamdulillah yang memutuskan mualat. Bersin tak ada masalah sebab dia memang berlaku spontan dan kita tak berhenti lama. Dia lepas bersin terus kita sambung. Kan kita sambung bacaan, dia tak ada isu. Dia jangan berhenti lama, dia jangan diselangi dengan apa-apa ucapan yang ditambah dengan sengaja. Contoh bersin, kita sebut Alhamdulillah, itu tambah sendiri. Kan bukannya berlaku spontan, bukannya berlaku secara tak sengaja. Kan, so tak ada masalah. Bersin ke batuk sendawa tak ada isu. Teruskan bacaan. Yang isu bila kita bersin sebut Alhamdulillah ketika Al-Fatihah. Itu jadi isu. Sebab dia memutuskan mualak kesinambungan ayat tu. Okay, so kita fokus pada tu lah. Maksudnya kita takut tak perasan kan, kita buat Alhamdulillah, betul kita sambung bacaan Al-Fatihah. Takut benda tu berlaku. Okay, satu lagi apa tadi? Okay, Bona Mariati tanya, kita tak perlu angkat tangan berdoa pun tak apa Ustaz. Betul, saya dah pernah sebut sebelum ni. Tak ada masalah. Memang kalau ikut pada adab, kita tak nafikan. Memang itulah adab dia. Tapi saya sebut, kenapa saya sebut tak perlu angkat pun boleh. Bukan maknanya saya nak galakkan ibu-ibu tak payah tanda tangan. Doa lepas ni sebut macam tu je. Bukan. Saya sebut supaya kita faham ada situasi yang tak sesuai, kita boleh lafazkan doa sahaja. Sebab ada orang dia anggap tak tanda tangan, dia tak boleh doa. Padahal dia tak perasan. Khatib Jumaat pun, dia baca doa dalam khutbah Jumaat. Dia mana ada menadah tangan. Itu dalil yang paling kuat. Yang tak perlu tadah tangan. Bagi khatib lah, saya dah sebut dalam 100 sunnah dulu, dalam pembincangan tentang Jumaat. Saya dah sebut, makmum ni ada khilaf. Dua-dua boleh. Tapi khatib jelas. Riwayat At-Tirmizi, disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, yang mana menyebutkan memang khatib tak perlu angkat tangan. So itu dalil yang paling jelas. Contoh lain, kita dalam keadaan sujud, kita tahiyat akhir sebelum bagi salam. Ni semua waktu yang mustajab. Dan memang tak ada orang akan tanda tangan. So itu semua dalil lah menguatkan kepada situasi kita berdoa tanpa tanda tangan adalah dibolehkan. Ini bukanlah maknanya kita ambil sewenang-wenang. Kita buat ketika adanya keperluan. Contoh tengah masak, dengar bunyi hujan. Kita nak baca doa, tapi nak masak ni. Doa adalah dengan cara kita lafaz. Dengar bunyi hujan, kita sebut Allahumma sayyiban nafi'ah. Doa yang kita penting, ya Allah, kau pemudahkanlah urusan aku hari ni. Ambil berkat doa mustajab waktu hujan tu. Doa, ni kan tak apa kan. So doa je dengan cara kita masak. Kita sambil berzikir kita boleh masak. Kita buat dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, berzikir, nak berdoa, tak ada masalah. Kan lebih baik daripada tak buat langsung, daripada dengar benda yang lara. Kan, daripada kita diam saja. Kan, so kita betul saya punya maksud lah, maknanya bukan suruh ibu-ibu tak payah tanda tangan dah, bukan. Maknanya kalau situasi tu tak sesuai angkat tangan, tapi teruskan doa walaupun tak angkat tangan, dia dibolehkan. Bukan sewenang-wenang lah kita ikut adab, tapi kalau situasi tu tak sesuai, nak cepat, maka lafazkan saja.
Kan? Contoh tadilah saya sebut tadi, lepas habis wudu, kita nak baca doa tadah tangan hadap kiblat. Tapi tahu dah iqamat dah dilakukan. Imam dah mula solat. So jangan tergesa-gesa, relax. Dah habis wudu, sambil jalan tu baca doa. Nak tanda tangan sesuai, tanda tangan. Ada barang kat tangan, tak apa, pegang je barang, bawa pergi, sebut je doa. Macam itulah kita praktikkan ikut pada situasi. Kan? Jangan terlalu macam rigid sangat. Kita tanda tangan juga, betul letak semua barang dulu. Imam dah rukuk dah, tinggal 1 rakaat. Kan dah rugi. Semata-mata doa. Kan? Tak kena cara kan. Lain kalau kita nak buang air, itu kita faham. Sebab itu kita praktikkan biar ikut pada situasi. Itu maksud saya. Okey, so yang tadi saya sebut dah, bahasa istana tu itu ada satu pengkhususan, lebih kepada satu adat. Kalau bahasa istana kita tak buat apa lah, itu dah terkecuali sikit. Tapi dia masih boleh diamalkan kerana tak sebut dosa. Dia kalau sebut ampunkan dosaku, itu memang kena tegur. Macam duli yang maha mulia. Macam dulu kita mungkin fikir maha mulia ni untuk Tuhan. Kenapa untuk tuanku kan, untuk sultan kita pula. Rupanya disebut duli yang maha mulia. Duli ni adalah kasut ataupun maknanya bukanlah kata nak hina, bukan. Maknanya kita kata sebagai satu yang memegang kerajaan. Kan, satu kata apa, memegang panji Allah kan. Kita hormati sebagai ketua negara kan. Jadi itu yang kita amalkan. Sebab itu disebut duli yang maha mulia. Maknanya duli kepada Allah. Kan, maknanya servant of Allah. Ketua kepada servant of Allah. Hamba kepada Allah. Itu maksudnya. Kalau ampun tuanku, dia masuk kepada maaf tapi tak sebut dosa. Itu still boleh amal. Dan mohon maaf memang boleh, memang itu yang patut kita buat. Okey, betul Bunda Nur Hanita tanya, boleh tak tukar terminologi ampun kepada maaf dalam konteks sama insan? Memang sepatutnya kita tukar. Memang sepatutnya kita sebut meminta maaf, mohon maaf, itu yang sepatutnya. Maafkan saya, itu paling sesuai. Dia kalau maaf sebut kepada Allah still boleh lagi. Wa'fu anni. Kalau kita bahasa wa'fu anni, dia adalah ucapan kepada dalam doa kan, antara dua sujud tu boleh kita amal, tak ada masalah. Tetapi kalau ampun dosa kepada manusia tak boleh. Okay. So dosa dengan manusia kita minta maaf lah. Minta maaf, lepas tu kita minta ampun kepada Allah dosa yang kita buat tu. Kan, dosa manusia yang penting kita minta maaf dia. So bila dah maafkan, selesai lah. Kan? So cara nak minta tu, yang tetap yang ampunkan dosa adalah Allah. Kan? Dosa tu tetap yang ampunkan tu adalah Allah. Kita buat salah dengan manusia, kita tak panggil dosa. Kita buat salah dengan manusia, kita sebut, kita minta maaf. So yang mengampunkan dosa kita adalah Allah, bukan manusia. Okay, InsyaAllah. Okay, tak ada kuis. Tak ada kuis. InsyaAllah kita skip dululah. Kita tengok nanti kemudian. Okay. Baik, itulah masa dah cukup. Okey, ada teguran tu. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, kita sambung nanti pada kuliah akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, ilmuhu atam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi